ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا بصير يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذير يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا طبيب يا بصير يا خفير
رفيع يا معيز يا مذيع يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيل يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Okey, apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Pertama-tama seperti biasa kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama hari ini dalam program Ilmu Wang Dunia Akhirat bersama dengan Abang Abu, insya-Allah. Alright, kita letakkan dunia tu di tangan dan letakkan akhirat di hati. Allahu Akbar. Mudah-mudahan hari ini juga akan membawa banyak kebaikan kepada kita semua. InsyaAllah kita akan upgradekan sedikit ilmu dan kita top up motivasi kita pada pagi ini, dan juga kita akan jab some inspiration dalam perjalanan 1 jam bersama dengan Abang Abu daripada pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Alright, seperti hari-hari biasa, dan hari ini juga Abang Abu nak mulakan dengan kita mengajak kita semua untuk beristighfar. Kita mulakan dengan istighfar. Mudah-mudahan Allah akan merahmati perjalanan kita untuk hari-hari yang kita akan lalui ini, insyaAllah. Jadi kita beristighfar dengan
kan? Kita gunakan 2 in 1. Sambil beristighfar kita juga boleh ambil peluang untuk share, alright, program ataupun live ni kepada rakan-rakan kita yang juga akan meminati ilmu majlis masjid ilmu ni, insya-Allah. Alright, kita mulakan dengan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita boleh just like share kepada member-member, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sekurang-kurangnya 10 astaghfirullah untuk kita pada pagi ini, dan berterusan sampai malam nanti awak terus ucapkan perkataan astaghfirullah, dan kita juga alhamdulillah, subhanallah, semua benda-benda yang like rasanya akan memberikan kita semangat, dan itu adalah satu permulaan yang terbaik untuk kita lakukan dalam kita menghadapi hari-hari. Mudah-mudahan dengan rahmat itu kita dapat hari yang lebih cemerlang dalam hidup kita, alright? Jadi kita sentiasa dalam keadaan yang excited, alright? Dan nampaknya kat luar sana hari ini sedikit mendung kat luar sana. Sedikit mendung. Kalau tengok kat Singapura ni sedikit mendung. Semalam memang hujan lebat, lebih-lebih lepas Isyak tu. Lepas Isyak dalam pukul 9 tu hujan turun dengan lebat gila semalam. Sangat lebat di Malaysia, di Singapura. Sampai saya terpaksa batalkan satu perjumpaan. Sebenarnya malam tu saya ada satu perjumpaan disebabkan hujan yang terlampau lebat. Kami putuskan untuk tak berjumpa dengan keadaan COVID dan SOP dan sebagainya. Jadi itulah yang sebenarnya berlaku di Singapura. Dan bagaimana di Malaysia, saya juga begitu macam terkesan, ataupun saya rasa macam kenapa kes di Malaysia naik sehingga mencatatkan rekod terbesar 9,000 kes, 9,000 lebih kes. Satu yang sangat macam like buat orang semua shock lah. What is the next? What's going to happen, kan? So itulah persoalan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita sama-sama doakan mudah-mudahan Allah akan segera mempercepatkan penurunan kes dekat Malaysia ni, alright? Dan bagaimana anda semua hari ini? Apakah plan, apakah rancangan anda untuk hari ini? Hari ini insya-Allah Babu memang tersusun jadualnya daripada pagi sampai ke malam nanti, sebab hari ini adalah hari yang pertama program Pukat Kaya Bambu. Kita akan start pada 9 malam nanti. Lebih kurang 142 peserta yang telah pun berdaftar akan sama-sama menjalani satu perjalanan untuk 3 bulan untuk memastikan kewangan mereka tu mantap dari segi bisnes, dan mudah-mudahan mereka juga dapat membina aset-aset bisnes. Jadi itu telah pun kita rancangkan. InsyaAllah hari ini adalah hari permulaan di mana dia akan diperkenalkan dengan partner-partner dan sebagainya. Itu telah pun kita buat. Dan satu lagi yang istimewa saya rasa saya nak kongsi juga pada anda pada hari ini adalah dia ada 2 program pada pukul 2 sampai 4 secara percuma. Kita nak something yang very very interesting, sebab dalam masa pandemik ni kita tengok ramai orang melalui satu keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka terpaksa like menghadapi pelbagai cabaran dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, kita nak bawa satu forum khas di mana kita nak tunjukkan bagaimana ada lebih kurang 8 orang wanita yang strive pada waktu ni dan mencipta banyak kejayaan, alright? Mereka nak share pada hari ini dalam satu forum ataupun yang akan berlaku pada 2 sampai 4 petang nanti. Saya cuba cari dia punya EDM dia. Kalau ada kat sini saya akan nak highlight dekat ni. Tak, bukan ni. Saya cuba nak highlight kalau ada EDM tu kat sini. Kalau tak ada, saya akan cuba cari juga untuk dapatkan, sebab mereka berlapan dengan apa yang berlaku. Kita semua tahu apa yang berlaku dekat kita punya what do you call that, keadaan dalam musim ni salah satu daripada grup ni. Alright, jadi jangan anda terlepas peluang untuk bersama-sama dengan grup ni. Saya nak letak kat sini supaya anda semua boleh bersama-sama nanti pukul 2 sampai 4 di Facebook Abang Abu juga. Jadi tak perlu kita nak ni. Jadi itu satu grup, dan saya ada satu lagi grup yang saya nak juga bawakan diorang juga. Alright, untuk
kita sama-sama nantikan nanti. Alright, sambil tu bagaimana anda semua? Okey, sihat ke? Sihat ke? Kalau sihat, cakap sihat. Kalau tak sihat pun insya-Allah kita doakan mudah-mudahan sihat. Dengan what's happening dengan COVID ni, nampaknya bila terbaca kan, semalam saya tertengok tu, saya cakap, ya Allah, kenapa ni Afsal macam dia makin naik, patutnya yalah kita makin turun, tapi kes di Malaysia ni makin naik. Okey, ini adalah dua grup yang akan bersama pada petang ni, jam 2 petang nanti. Alright, dua grup ni akan ada something yang very interesting untuk dia nak share kepada kita. Jadi saya harap adik-beradik Abang Abu juga dapat meluangkan masa untuk bersama-sama kita support diorang. 8 orang yang akan di dua-dua ni. Ni dia. Kan dua-dua ni. Alright, satu kisah yang best lah. Kita boleh dengar banyak kisah-kisah pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya harapkan anda juga dapat berkongsikan maklumat ni kepada rakan-rakan awak yang juga mungkin mencari inspirasi tau. Kadang-kadang inspirasi ni datang dengan macam mana tau. Kita duduk dengar orang berbual kita boleh dapat inspiration tau. Jadi saya haraplah apa yang kita buat ni boleh memberikan inspirasi kepada mereka yang akan hadir nanti. Alright, dan juga kepada mungkin orang-orang yang kita tahu mungkin memerlukan sedikit kata orang tu some inspiration. Jadi saya ajak diorang untuk sama-sama untuk kita berada bersama dengan mereka. Alright, di Facebook Abang Abu juga, di Facebook Abang Abu, insya-Allah. Alright. Okey, assalamualaikum. Kita ada Zahanim Said. Terima kasih kerana datang pada pagi ini. Like kat sini sister. Alright. Jadi saya letakkan ni kat atas sikit. Alright, ni kita bawa sikit. Yes. Okey, dan kita juga ada Suhaimi. Assalamualaikum. Ya Abang Abu is solihin. Apa khabar as-salihin? Alhamdulillah ya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan nikmat yang Allah bagi ni, dapat kita hari ini dapat buka mata kita dapat hembus, kita dapat berselawat, kita dapat mengucapkan tasbih, kita dapat beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Jadi Alhamdulillah Syekh Suhaimi. Alhamdulillah Abang Bu, hari ini aku kena belajar. Next week ada 2 exam, Masya Allah. Alright, belajarlah belajar. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan belajar tu. Okey, adik-adik, hari ini kita ada satu topik nanti dalam 9.30 dalam segmen ilmu yang Abang Abu nak cerita mengenai macam mana kita nak gandakan pulangan dalam bisnes kita dengan cara yang efektif. Dia ada 2 sistem turbo yang patut kita masukkan dalam bisnes kita supaya dia boleh menjana kewangan dengan kata orang tu macam sistematik, tanpa kita perlu nak susah-susah risau dan sebagainya. Alright? Jadi thank you juga kepada adik-beradik yang ada kat sini, Rosti bin Sata, Linda Wati, dan juga kita ada okay, just cerita dengan saya bagaimana keadaan cuaca di tempat anda sekarang ni. Saya tempat dekat Singapura ni mendung sikit. Alright, mendung, dan itulah keadaan di Singapura. Alright, dalam keadaan mendung, mungkin akan turun hujan sekejap lagi. Alright, dan hari ini cerita santai kita nak just tanya juga soalan kepada anda, dan juga kalau awak ada soalan-soalan boleh je kemukakan kepada Abang Abu supaya kita dapat sama-sama kongsikan pada hari ini. Alright, stay kata orang tu stay excited, sentiasa dalam satu excitement. Sebab siapakah orang-orang yang akan sentiasa dalam excited, tahu tak? Orang-orang yang sentiasa bersyukur. Orang-orang yang bersyukur inilah yang sentiasa di dalam keadaan excited sangat, sebab dia sentiasa dapat dapat merasai sesuatu dan dia bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ni sentiasa di dalam keadaan yang macam excited gila. Jadi saya nak anda juga dalam keadaan yang bersyukur. Jadi keep yourself excited about everything yang happen dekat sini. Alright? Okay, kan kat sini kita ada Assalamualaikum. Hafiza dekat sini. Assalamualaikum. Tu dia. Nampaknya Azmi ni hari Suhaimi tak dapat hari ni sebab dia tak gunakan apa yang aku nak. Alright, jadi Kak Mafiza dapat tepukan sebab dia mulakan kita bagi dia DJ Horn, kita bagi dia juga semua ni AB yang lain. Salam hujung minggu, senyum-senyum selalu. Breakfast apa yang breakfast? Sayang dari anda. Alright. Okey, Kulai dah mendung. Kulai ni kiranya dekat Johor lah, dekat-dekat juga. Hairunisa dia cakap Ipoh cerah. Alright, Ipoh cerah.
Masya Allah, rahmat sedang turun di sini. Alhamdulillah, jangan putus berdoa, sedang hujan. Alhamdulillah, dah hujan. Aku tengok kat sini mendung, tempat aku belum lagi, mungkin kejap lagi dia hujan lah. Sebab Suhaimi ni pun budak Singapura. Jadi kita kat Singapura taklah besar sangat kan. Jadi kita boleh sekejap je lah. Mungkin ada kalanya kita tak nampak juga. Tapi biasanya kalau Singapura dia memang hujan lah semua tempat. Sebab kita ni kecil sangat. Okey, cerita santai apa yang saya nak tanya hari ni. Kalaulah anda diberi peluang, kalau ada peluang untuk awak diberikan satu tempat, okey, dekat 5,000 orang, katakan ada 5,000 orang, dan apa yang awak akan bercakap depan dia? Kalau kita bagi satu dia ada 5,000 orang, alright, kat depan awak, dan awak diberi peluang untuk cakap mengenai sesuatu, apa topik yang awak akan cakap? Tu soalan santai gitu. Dia soalan yang tak straightforward, tapi soalan yang boleh awak jawab lah. Okey, saya tulis kat sini soalan santai. Okey, soalan santai kita. Kalau diberi peluang depan 5,000 orang, apa topik yang anda akan cakap dan kenapa? Ni soalan santai dia. Soalan santai dia aku nak tolak tepi sini supaya korang boleh macam, alright, okey. Ni mungkin tak best. Kita tolak macam ni sikit. Okey, ni soalan santai yang saya sediakan sebelah kiri saya lah. Alright, okey, soalan santainya, kalau anda diberi peluang kan bercakap depan 5,000 orang lah. Maksudnya ada orang 5,000 orang ni, dan awak diberi peluang untuk bercakap. Apakah topik yang awak akan pilih untuk cakap dan kenapa? Itu dia punya soalan. Soalan dia macam tak straightforward, tapi saya rasa saya juga nak dapatkan apa yang orang sentiasa dia aspire, ataupun dia macam nak sangat bercerita pasal apa. Alright, itu soalan santai. Saya nak yang ada kat sini adik-adik, tak ramai pun tak apalah. Kita ni tak ramai. Saya sebenarnya okey je. Alright. Tapi saya nak macam interaktif dia macam kita beribu-ribu orang. Padahal kita tak ramai, tapi kita macam boleh activate, boleh kita punya komen tu sampai beribu-ribu punya komen. Sebab apa? Kita interaktif. Kita make it macam satu yang very very interaktif. Saya nak you jawab soalan saya ni secara type kat situ, komen kat situ, yang lain support each other, komen kan, benda-benda macam tu. Jadi soalan santai saya very simple. Kalau anda diberi peluang depan 5 orang, 50,000 ke 50,000 lah, apa topik anda akan cakap dan kenapa? Itu soalannya. Okey, kita ada Zailani Maslan. Assalamualaikum. Selamat pagi selamat pagi, dan Assalamualaikum juga kepada Zailani. Abang Bu, tiap-tiap hari minimum pun 20k orang di Wah, Masya Allah, santai Abang Bu depan pantai. Biasalah babe, kita macam tu babe, tak ada halnya kan. Kita setakat 2,000 kah, 20,000 kah, 200,000 kah, 2 orang kah, sama aja babe. Yang penting kita terus buat apa yang kita kena buat. Kita jangan buat sebab manusia, kita kena buat kerana Allah, right? Tak kisahlah sebab apa. Benda tu luar biasa. Kalau you boleh faham benda ni, hidup jadi senang, babe. Alright. Okey, ni Tengaru dah hujan. Tengaru kat mana? Tengaru ke Tengara? Tengaru ni kat mana, brother? Zailani, kat mana ni Tengaru? Tengaru macam Terengganu Terengganu ke? Aku ni main gasak je. Terengganu lah, apalah. Tengaru kat mana? Cuba komen kat mana tu. Orang kat Mazlina Tumiran, dia cakap Assalamualaikum, selamat pagi semua, salam ceria dan senyum-senyum selalu. InsyaAllah kita senyum, terus senyum. Konsisten konsisten. Okey, sekarang soalan dia, saya nak awak jawab soalan, jangan nak lari daripada tajuk ni. Okey, Mafiza, kau pun ada cerita nak bagi some info mengenai something that kau buat. Jadi kalau ada masa, kalau kau nak share pun boleh. Sambil-sambil kita tunggu segmen ilmu kita yang hari ini akan bercerita mengenai 2 sistem turbo yang kita kena letakkan dalam bisnes, supaya bisnes kita ni macam boleh menguntung dan dia lebih cepat. Dia macam tu. Okey. Sempang renggam gelap. Alright, sempang renggam gelap. Macam hujan lah ni, memang nak hujan. Alright, sempang renggam gelap. Okey. Konsisten alright, apa lagi ni? Okay, now
Sekarang soalan saya, tolong jawab soalan. Jangan kau nak macam berputar belik kat sini. Soalan aku dah tanya soalan santai ni. Aku nak korang jawab soalan santai ni. Apa soalan dia? Kalau diberi peluang depan 5,000 orang ni. Dia ada 5,000 orang. Tak kisahlah dekat mana. Kan? Awak pun diberi peluang. Okay, untuk awak nak bertanya soalan. Kan? No, bertanya soalan. Awak kena cakap lah. Kena cakap. So, apa yang awak akan cakap? Topik apa? Topik apa yang awak akan macam, like cakap dengan diorang ni? Come on, saya nak dengar benda tu. Okay, kita ada, sini kita ada. Hai, Nisa akan bercakap tentang belenggu minda dan hati. Kerana belenggu minda menyebabkan kita mundur dan tak berjaya penuhi atasi potensi diri. Oh, belenggu minda maksudnya dia ada something yang stop dia punya minda tu daripada dia nak berfikir whatever. Itu maksud Very good very good lah Hairun Nisa. Okay, siapkan satu topik pasal benda tu dalam 5 minit, boleh tak? Engkau siapkan dalam 5 minit, kau bagi tahu satu masa, mungkin hari minggu depan, alright, kita bagi kau satu stage dekat sebelah aku ni, kau cerita 5 minit mengenai belenggu minda. Macam boleh ke macam tu? Kan, kita nak dengar daripada kau belenggu minda. Yang lain apa lagi? I just want to know what kind of topic that you would want to share dengan people out there. Kalau anda diberi peluang 5,000 orang depan ni, 5,000 orang depan dekat stadium ke atau depan mana dewan ke, berdiri, awak pun kena berkongsi sesuatu. Dan apa topik yang awak akan cakap dengan diorang dan kenapa. Alright. Sebab Hairun Nisa cakap very interesting. Dia cakap Nisa akan bercakap tentang belenggu minda dan hati. Kerana belenggu minda menyebabkan kita mundur dan tak berjaya penuhi potensi asal diri kita. Maksudnya diri kita ni memang mempunyai potensi yang luar biasa. Sebab tu kalau kita tengok, ada juga speaker dan juga yang saya first time dengar cerita pasal macam mana kita berlumba masa kita punya sperm daripada ayah kita tu masuk dalam ovari dan kita berlumba untuk masuk dan akhirnya kita berjaya menang. Itulah jadinya kita. Itu menunjukkan betapa kita ni sudah mempunyai potensi champion. Sebelum kita dilahirkan, kita memang dah ada potensi sebagai seorang juara. Kita turun kat dunia, maksudnya kita keluar kat dunia ni sebagai seorang juara tau. Kalau kita tak menang competition tu, kita mungkin tak ada. Kita mungkin orang lain yang akan ada kat sini. Jadi thank you Hairun Nisa untuk cerita benda tu. Saya suka benda tu, topik. Siapkanlah 10 minit. Aku bagi kau 5 minit nanti minggu depan. Okay, aku choose lah. Kalau kau tak nak dalam hari Selasa minggu depan, kau 5 minit kau siapkan Hairun Nisa, kau datang sebelah aku, kau berbual saja benda tu. Is that okay? Take the challenge tak? Nak take the challenge? Okay, then next kita ada Salam AA. Salam ya abang-abu yang sentiasa rahmat Allah. Siapa audiens tu? Audiens tu memang orang. Maksudnya dah terkumpul 5,000 orang yang dia nak sesuatu. Dia nak sesuatu. Tak tahulah apa yang dia nak. So, katakan dia tak tahu apa yang dia nak. Dalam hidup dia ada 5,000 orang kat depan. Apa yang kau akan cakap? Alright. Saya suka bercakap pasal kesilapan kita terhadap emas. Kenapa kita explore sangat tentang emas? Kenapa kita kena explore sangat tentang emas? Dia nak cerita pasal emas. Wan ni dia nak cerita pasal emas. Mesti dia ni antara orang yang jual emas ni. Kalau tak, kau takkan cakap benda tu, betul? Dia sebab jual emas kan. Okay, aku cerita pasal emas. Kenapa aku nak cerita pasal emas and all that. Very good, okay. Nisa nak share pengalaman sendiri atas belenggu. Okay, alright. Fine. Salam yang handsome dan sahabat-sahabat kita, terus beri tumpukan. Dan yes, terus share dengan kawan-kawan kita supaya kita dapat mulakan kita punya sesi ilmu kita, segmen ilmu kita. Topik hari ini menarik sebab topik ni dia masih berkisarkan bisnes untuk kita leverage dengan banyak benda. Kalau semalam kita cerita macam mana kita nak leverage dengan masa pula. Dan hari ini saya nak bagi 2 sistem turbo yang kita kena letakkan dalam enjin bisnes kita supaya dia boleh berkembang dengan cepat, pantas dan juga menguntungkan. Apa yang patut kita masukkan, itu kita akan cerita. Alright, okay, dan kita terus ada lagi kat sini. Thank you Zailani dan Mazliani for watching. Salam hujung minggu, senyum-senyum selalu tu dia. Kak Mafiza kita, dia seorang yang sangat aktif dalam ni. So teruskan yang lain pun
sama-sama jadi aktif. Cuba tag rakan-rakan anda, mungkin 2 orang 3 orang tag, supaya dia mungkin juga dapat bersama dengan kita sebelum 9.30 ni, supaya sama-sama dia boleh belajar something daripada Abang Abu dan juga kita semua ni, insyaAllah. Alright, jadi kita terus bawa member-member kita. Kalau tengok 2 poster kat sebelah ni, sebenarnya poster ni adalah untuk satu webinar ataupun satu webinar percuma yang akan bercerita mengenai kisah-kisah dalam pandemik ni, bagaimana mereka semua yang 88 orang ni, mereka melalui proses tu dan juga akhirnya mereka dapat actually strive untuk kekalkan, malahan ada yang melebihi daripada apa yang patut ataupun sebelum ni. Tu dia. Jadi kita nak tengok dalam ramai-ramai yang tengah macam kita bagi alasan, kita give up, kita macam lost, kita malahan membuat keputusan-keputusan yang macam memang tak betul, bodoh lah kira kan. Keputusan-keputusan bodoh seperti nak bunuh diri, nak buat macam-macam benda ni, semua adalah satu keputusan yang tak ada tak ada pegangan agama yang kuat. Itulah menyebabkan mereka boleh bertindak macam tu. Jadi kita nak tengok, dengar daripada orang-orang yang ada juga masalah, ada juga tekanan, ujian, cabaran. Tapi apa yang boleh buat diorang macam move forward? Apa yang buat diorang macam berjaya mengatasi benda-benda ni, belenggu, dan mereka berada di satu tahap yang sangat best sangat selepas mengatasinya. Jadi kita nak dengar daripada 2 panel-panel yang kita pilih juga, yang berjaya menamatkan kursus juga sebenarnya. Alright, untuk sama-sama dia kongsikan perjalanan mereka, apa yang sebenarnya mereka belajar, apa yang mereka boleh kongsikan. Semua ni kita nak macam share dengan kita punya audience. Jam 2 sampai 4 2 sampai 3 adalah kita akan dengar daripada grup 1 dan grup 2, 3 hingga 4. Setiap orang akan share dalam 10-15 minit sahaja, tapi saya pasti dia ada sangat impact, sebab kita tak perlu dengar banyak-banyak untuk kita impactkan diri. Kadang-kadang 1-2 ayat boleh mengubah perspektif kita. Nanti saya cerita, alright? Okey, Khairunisa, baik. Assalamualaikum. So Khairunisa, kau setuju kita yang lain-lain semua kita tunggu Khairunisa pada hari Selasa nanti kita bagi dia 5 minit, dia nak cerita pasal belenggu minda. Alright, okay. Nisa take the challenge. Assalamualaikum AA dan kawan-kawan. Saya nak cerita tentang keluarga, Masya Allah. Cerita tentang apa yang mereka reflect kalau diorang on their deathbed. Is happy moment? Oh, macam mana? Ya, salam. Okay, dia nak cerita pasal kematian lah. Alright, bagus. Alhamdulillah. Kita ingat-ingatkan pasal kematian, sebab kematian itulah yang paling nyata kan. Tak ada benda yang lebih nyata daripada kematian. Jadi, okay, kau nak take the challenge lah. Kau ni banyak tulis kan. Cuba berbual. Kau berani tak berbual? Suhaimi, aku tanya kau. Suhaimi, kau nak take the challenge lah? Aku bagi 5 minit hari Khamis. 5 minit kau ambil, kau cerita pasal benda yang kau nak cerita pasal keluarga ni, mati ni. Nak? Sebab Nisah dah ambil. So Nisah kita akan bagi dia slot pada hari Rabu. Rabu betul Aku cakap Selasa ke Rabu? Aku cakap Selasa Nissan, kau ingat Selasa 5 minit 9.20 macam tu kita dah bagi kau some idea untuk berbual. Alright. Assalamualaikum Kak Asna, dia cakap handsome macu best. Jadi kita bagi dia DJ horn, kita bagi dia bicycle, kita bagi ni, kita bagi party horn semua. Alright, kita bagi kat dia. Okay, Doraemon Doraemon lah. Dia cakap Assalamualaikum AA dan rakan-rakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Okey, Amin Ruslan. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Amin. Okey, macam mana dia orang live in this world? How do you want to live if you want to go to second life? I think tak payahlah tanya second life tu kan. Kita dah tahu one life je. Kita tanya what you prepare for the hereafter ke something like that. Alright. Okay, Aslina juga dia cakap nak cakap tentang hati sensitif dengan keadaan sekeliling dan sentiasa ambil berat di antara satu sama lain. Aslina, are you take for the challenge? Do you want to take this challenge? Alright. Do you want to take this challenge? Saya nak you juga. Kalau you decided to take challenge, kita dah ada 2. Nisa, she's going to talk about 5 minutes alright on Wednesday, dan saya juga nak bagi Aslina untuk cakap 5 minutes on Wednesday. Kita tengok siapa cakap best. Jadi kita ni kita undi siapa the best speaker. Alright, boleh? Ada lagi seorang. Saya nak hari Isnin. Hari ni busy. Okay, Mafiza dia nak hari Isnin 5 minit untuk cerita benda yang awak nak cerita. Alright, Mafiza dia nak 5 minit. Alright. So kita dah bagi Jadi kita sekarang dah ada Nisa dengan Mafiza.
Right, Nisa dia akan cerita pasal benda alamak. Okay, Aslina take the challenge. So kita dah ada 2 orang untuk hari Selasa. Hari Selasa gonna be a good thing sebab kita akan start seorang, kita akan bagi 5 minit. Jadi kau yang datang ni yang akan bersama nanti, korang jadi judge tau. Tengok, okay, kita minat berapa orang. Jadi kau personally WhatsApp kat aku, tak payah tulis kat sini. Aku kasih satu nombor, kau just WhatsApp siapa pilihan kau. Di antara 2 orang ni, Aslina dengan Nisa, 2 orang ni akan bercerita. Kita tengok siapa punya pilihan orang-orang kat sini. Dan alright, kita based on pilihan lah. Orang WhatsApp je, kita just like terima WhatsApp tu dan kita akan buat keputusan siapa dia. Tapi of course kita akan juga menilai dari segi penilaian profesional juga. Cantik. So 2 topik. Dan Aslina tadi dia nak cerita pasal topik hati, yang si Nisa dia nak cerita pasal minda. Alright. Okay. So kita ni berbual panjang. Apa ada soalan-soalan ke? Ni soalan santai saya. Kalau diberi peluang depan 5,000 orang, apa topik yang anda akan cakap dan kenapa? Kenapa awak akan cakap topik ni? Kenapa? Dia bagi 5,000 orang yang actually datang, dia tak tahu, mungkin dia tak tahu apa, dia datang, dia duduk ke whatever, dan awak ada peluang untuk bercakap dengan dia orang. Apakah topik yang awak akan cakap dan kenapa? Tu soalan dia. Jadi tadi kita ada ramai yang actually like answer that question. In fact, Nisa terus ambil cabaran untuk bercerita pasal minda tu pada hari Selasa, dan juga Aslina pun dia ambil challenge untuk bercakap pada hari Selasa juga. So secara 5 minit, kita di antara 3 hingga 5 minit. Alright, 3 hingga 5 minit, 3 hingga 5 minit, dan kita bagi mereka peluang dan kita akan menilai dari segi konten yang dia kasih, apa yang kita dapat belajar, semua benda macam tu. Alright. Dan hari ini jangan lupa pada jam 2 nanti kita ada 2 sesi webinar yang akan berlangsung di page Abang Abu ni. Alright, satu adalah daripada kumpulan ni, dia cakap cara comeback lepas lockdown. Cara nak comeback lepas lockdown dan move on energy. Let's gear up. Itu dia, build sustainable finances and keep positive mind during pandemic. Ini adalah 2 topik akan dikupas, akan dibincangkan, akan di-share oleh orang-orang yang dah lalu lah, babe. Dia bukan cerita macam duduk like mungkin kau ni penganalisa tau. Ini tak, babe. Ini orang yang lalu benda tu lah, kan. Dia lebih faham dan dia lebih tahu apa yang sebenarnya perlu dilakukan. Kadang-kadang kita ni duduk kat sini, kita cakap itu ini semua, kita sendiri tak pernah melalui benda tu. Kita susah nak rasa tau. Kita boleh buat andaian, kita boleh buat macam, tapi orang yang lalu ni dia punya essence of sharing tu lagi dahsyat. Sikit je mungkin dia sharing, tapi kita akan rasa macam wow, I dapat banyak lah, babe. Sebab tu saya bawa 8 orang hari ni untuk awak dengar. Alright, cerita dengan member-member awak semua. Suruh dia datang pada pukul 2 sampai 4. Dengarlah 2 jam tu. Alright, macam-macam sharing daripada 8 orang ni, yang saya pastinya apa yang mereka akan share ni akan menguja lah. InsyaAllah. Okay. Kalau Abang Abu, apa topik yang kau akan cakap kalau tomorrow is your last speech? Aku cakap banyak beristighfar lah, banyak bertobat, solat lah. Tu je lah aku nak cakap. Nak cakap apa? Kan, sebab kita dah tahu besok the last speech, kan. Last speech aku akan cakap lah, kan. Jaga solat, kan. Benda tu je lah mungkin aku cakap. Tak ada benda lain lah. Jaga mak kalau mak kau ada, kan. Berzakat lah, berderma lah. Duit kau tu pergilah buat wakaf ke. Lepas tu aku cakap janganlah kawan dengan budak si Suhaimi ni, sebab dia tanya soalan, orang tanya dia tanya balik, kan. Aku tanya dia tanya balik aku. Kau ambil, aku berbual hari-hari, aku berbual, kau pun nampak. Aku nak cabang kau lah, Suhaimi. Boleh tak kau berbual? Aku cabang kau hari Isnin. Kau berentak dengan siapa ni? Mafiza. Engkau berentak dengan Mafiza hari Isnin. Kau ambil slot. Baru gentle, babe. Baru bila kau tanya ni pun aku nak jawab pun aku boleh jawab. Kan? Come on. Macam? Ready? Tengok, Mafiza dah ada. Kita ada Mafiza, kita ada Nisa, kita ada Mafiza, kita ada Nisa, dan kita ada Aslina. Aslina. Kenapa semua speaker wanita ada jejaka yang comeback ke album tu? Sebab apa? Di sebalik setiap wanita ni ada dia punya jejaka dia. Faham tak? So kita nak dia sendiri share benda tu.
Kan, biar orang tahu, biar orang kat luar tahu, sebenarnya kalau kita nak buat comeback, kau kena ada support daripada kaum Adam ni. Itu kau dengar lah, sebab tu Asnan kau kena datang dengar, boleh? Kau ajaklah member-member kau tu semua datang hari ni, dengar dia orang ni. Support adik-beradik kita yang kita kenal ni, insya-Allah. Alright? Okay, so ada tak ada soalan ke yang awak nak tanya sebelum kita nak masuk segmen ilmu kita pada hari ini? Segmen ilmu kita akan membincangkan mengenai bisnes, macam mana kita nak menggandakan keuntungan dengan satu turbo ataupun nak leverage dengan turbo sistem ni. Kalau semalam kita cerita pasal masa, hari ni Abang Bu nak cerita dua lagi benda yang kita sebenarnya perlu kita adakan dalam bisnes kita supaya kita boleh leverage benda tu. Kita boleh berkembang dengan lebih pantas, kita boleh dapat keuntungan yang lebih berganda, dan kita pula buat kerja sikit. Best tak? Kerja sikit untung besar. Kerja sikit bisnes maju. Dia macam tu. Best kan? So apa yang kita nak buat? Kan, apa yang kita kena buat kalau kita nak buat sikit? Buat sikit untung banyak. Ini bukan skim cepat kaya, babe. Ini practical punya benda yang Abang Bu nak share, alright? So, itu 9.30 kita ada lagi sedikit 1-2 masa. Kalau you nak ada tanya, sebab so far belum ada orang tanya soalan pada hari ini. Kalau anda ada soalan, boleh tanya saya sekarang. Sebab kejap lagi kita akan masuk ke ilmu, alright? Bab ilmu kita. Ada ke soalan? Dan seperti yang saya cakap, 2 poster ni awak hari ni share dengan member-member awak supaya mereka boleh dapat bersama-sama juga dengan kita pada hari ni pukul 2 nanti, alright? Jadi sekarang kita, kalau tak ada soalan, korang ni memang jenis yang memang tak akan tanya lah korang ni. Duduk dengar kan? Lepas tu tak tanya soalan. Aku ni kalau tak tanya soalan, aku lemah, babe. Aku ni kalau nak energize ni kan, dia kena ada soalan. Orang tanya soalan, aku terus macam aku macam dapat something, aku akan rasa macam best gila. Bila tak ada soalan, aku jadi lembik, babe. Lembik. Jadi at least satu lah soalan sebelum kita masuk kelas ni. Sebab aku ni tengah duduk kat belakang ni, kat pokok. Tengok tu angin dia, waduh. Pokok kelapa ni. Kejap lagi aku pergi belakang, aku nak panjat kelapa, dah ambil benda tu dan minum. Sebab tu aku nak sekarang, aku nak korang tanya soalan. Kalau tak, saya rasa saya nak terus ke bilik lah. Right, hari ni kita ada 10,000 orang, insyaAllah. So, share juga kepada member-member. Cuba tag member-member awak untuk sama-sama join. Sebab ini adalah ilmu yang biasanya susah korang nak cari. Sebab aku just bagi konten yang direct. Aku tak ada berselindung di belakang konten ni. Aku bagi konten-konten yang saya rasa sangat-sangat akan mengujakan anda, alright? So, kalau tak ada soalan, saya akan terus ke belakang. Saya nak balik ke bilik saya. Jadi, kita akan jumpa. Alright, kita akan jumpa sebentar lagi, alright? So, saya nak balik ke bilik sekejap. Alright, nampak kita dah balik ke bilik untuk kita belajar. Nampak, kat sini kita kena serius sikit. Kalau kat sana tu pantai kan. Oh, kat sini ada ni lah. Nampak ni aku punya cough syrup lah. Kan. Lepas tu aku ada belakang ni dia mengacau. Okay, ni Quran. Ni aku ada aku punya jam. Okay. Ni buku aku, ni cash flow kalau kau tak pernah main. Ni X-ray business, kalau nak buat X-ray business awak ada dia punya content dia. Alright, benda-benda tu ada kat belakang. Okay, now let's move on. Okay, cuaca. Soalan Abang Bu lagi. Cuaca lah, makan apa, gimana lah. Apa benda kau ni? Kau ni memang kepala otak kau ni. Kadang-kadang dia macam tanya soalan yang buat aku macam, apa benda lah si Suhaimi ni? Kenapa lah si Suhaimi ni macam ni Tapi bagus lah ada orang macam tu kan. Kadang-kadang kita kena ada orang macam tu, barulah macam sedap live ni. Kalau tak boring sangat. Yang lain tu kau tengok, apa korang tak ada macam sharing apa-apa, soalan pun tanya. Okay, now let's move on to this punya session. Alright, it's about turbo business. Apa maksudnya turbo untuk business? Sebenarnya Abang pun nak just like go back to semalam. Kita cerita pasal leverage on masa kita, betul? Kita leverage masa. Hari ni Abang pun nak cerita
dua perkara yang patutnya kita kena letak dalam bisnes, atau kita kena macam gunakan benda ni untuk kita membina bisnes yang kita boleh scale dan juga kita boleh buat kerja yang lebih efektif dan pantas. Ya, ini dua benda dalam bisnes yang awak kena pastikan lepas ni. Okey, awak nak membina benda ni. Apa dia? Dua. Satu adalah, alright, dua benda yang saya tulis kat sini supaya korang macam ada je. Kalau tak, awak akan tak lupa pula. Alright. Okey, yang pertama aku cakap adalah teknologi. Senang je, teknologi dan sistem. Alright. Ini adalah dua benda yang kita kena mula beri perhatian kalau kita nak pastikan kita punya bisnes ni boleh membawa keuntungan yang besar dan juga dia boleh mempercepatkan proses-proses kita. Sebab apa? Dengan ada sistem ni, semua aktiviti-aktiviti kita dalam bisnes tu boleh kita jadikan dia satu proses yang sangat standard. Jadi dia automatically akan deliver kita punya value. Value proposition kita. Sebab tu kita perlu ada teknologi dan sistem leverage. Kita nak guna dua benda ni untuk kita nak mempercepatkan kita punya bisnes. Alright? Sebab tu dalam perniagaan, apa itu keputusan ataupun apa result yang kita nak adalah kita nak scalable. Kita nak bisnes kita ni berkembang. Kita tahu dia boleh berkembang. Kita nak bisnes kita ni efficient. Alright, efficient. Dan kita juga nak bisnes kita ni profitable. Jadi kita nak bisnes kita scalable, kita nak dia juga is like macam kata orang tu efficient dan juga profitable. Ini tiga benda yang selalunya kita nak. Kenapa scalable? Kita tahu berapa besar dia boleh berkembang. Efficient, berapa pantas dia boleh melakukan satu benda. Dan profitable, berapa banyak untung yang kita boleh lakukan. Jadi itu untuk tu kita perlu ada satu sistem yang kita kena siapkan. Alright? Sistem ni dia sangat connected dengan masa semalam. Kalau cerita semalam mengenai masa kan, dia connected dengan sistem. Sebab apa? You akan bayar dengan untuk sistem, gunakan sistem teknologi untuk dapatkan masa tadi. Nampak tak? So dengan menggantikan daripada manual kepada sistem, awak akan dapat time freedom. Awak akan dapat masa yang lebih. Semalam kita cerita pasal masa. Jadi untuk nak dapatkan masa yang lebih, maka awak punya bisnes kena ada satu sistem yang awak boleh leveragekan supaya dia boleh berkembang, scalable, dia sangat efficient, mantap dan juga profitable. Efficient ni dia pantas lah, perbuatan dia semua pantas. Sebab apa? Dia ada satu sistem. Alright? Sebab tu sistem ni adalah satu benda yang kita kena leverage. Kita kena mula faham. Alright? So dia, apa tu sistem? Sistem sebenarnya adalah SOP, Standard Operating Procedures. Alright, sistem tu apa nama dia dalam bahasa yang lengkap, dia adalah Standard Operating System yang akan produce consistent result, alright, untuk bisnes tanpa dia mengira awak punya kontraktor, awak punya pekerja ataupun apa teknologi. Alright, sebab apa? Sistem adalah satu prosedur yang mengeluarkan consistent result. Sebab tu kalau kita tengok McDonald, dia ada sistem untuk keluarkan dia punya french fries tu. Sama je. Rasa awak pergi mana-mana sama. Melainkan mungkin negara-negara tertentu sebab dia mungkin daripada air dan whatever ada rasa lain. Tapi dia punya quite common kalau kat Malaysia ni semua tempat rasanya sama. Tempat Singapore ni rasanya sama. Sebab apa? Dia ada satu standard operating procedure untuk memastikan result yang dia dapat tu sama. Walaupun pekerja dia berubah, walaupun teknologi dia berubah, kan? Rasa dia sama. Jadi awak kena mula fikirkan macam mana awak boleh create that dalam bisnes awak. Dia contohnya macam kita nak buat kek, kan? So kita boleh mula tulis daripada awal sampailah kita dapat kek tu, apa proses dia. Apa proses dia dari segi kita punya bahan-bahan yang kita gunakan, dari segi cara masakan dia, semua ni. Alright? Semua ni. Kan? Sekarang ni apa ni Suhaimi pula tanya ni, aku nak tengok dia apa dia punya soalan sebelum aku pergi next. Okay. Alright, salah bambu. Dulu orang semua ada dalam rumah sambil tengok TV, sambil baca. Tapi sekarang orang semua dalam sosial media. Pasal tu kita kena ketuk dia orang dari pintu sosial media dan bukan ketuk di rumah pintu mereka. Kau ni apa benda ni? Alih-alih engkau
aku tengah berbual benda lain, yang kau alih-alih masuk dengan benda ni, kenapa? Kan dia mengganggu aku nak macam apa benda ni. Cuba relevan sikit, Suhaimi. Aku tengah cerita ni, kau tanya apa ketuk rumah pula. Okay, mungkin dia bagi tahu lah marketing tadi kan. Alright. Okay, jadi kita perlu ada satu sistem yang kita boleh actually like create the same result. Sebab tu, saya ambil satu konsep mudah, kita nak buat kek. So, bila buat kek ni, apa benda yang kita perlukan? Itu nama dia sistem. Alright? Sebab apa? Dia ada dua benda yang sebenarnya kita akan dapat daripada systemization ni. Alright? Apa itu systemization? Apa benefit dia daripada systemization ni? Okay, sistem ni sebenarnya dia boleh mengambil benda-benda yang kita mungkin sebelum ni tak perasan dalam proses bisnes kita, alright, dan dia akan jadikan proses tu standard, alright, supaya dia akan dapat produce result yang reliable tau. Maksudnya sistem ni dia boleh memberitahu semua benda-benda yang patut dilakukan dalam proses bisnes tu yang mungkin kita tak tahu sebelum ni. Alright, dengan tu dia boleh reducekan risk untuk dia tak standard. Maksudnya bila dia dah ada tu, biasanya benda tu akan dia punya workflow, dia punya semua tu dalam standard. Alright, dan dia akan keluarkan reliable output. Ini memang kita boleh tengok dekat McDonald. Mungkin ramai yang bukanlah fan McDonald, tapi dia orang punya sukses tu bukan sebab dia punya burger whatever, tapi dia punya sistem. Sistem dia menyebabkan dia sangat successful. Sebab customer ni tak kisah satu dunia kita pergi, kita nampak McDonald, okay, I know. Sebab aku dah tahu apa McDonald akan kasih pada aku. So aku dah boleh agak. Sebelum aku nak masuk tu aku dah boleh agak. Okay? Sebab dia standard. Cuba kalau kita pergi kedai, satu kedai dia rasa lain kat sini, rasa lain kat sini. Hari ni rasa lain, besok rasa lain, lusa mungkin kita tak akan datang lagi sebab dia tak konsisten. Mungkin hari pertama kita pergi macam, best lah, sedap. Kita pun ajak member-member besok pergi. Sekali pergi besok macam tak sedap. Kan? Jadi lusa kita mungkin fikir nak pergi ke, tak payahlah. Mungkin kita ambil satu tindakan tak pergi. So, sistem ni boleh memberikan kita something yang interesting, konsisten. Jadi pastikan benda tu kita faham. Itu yang pertama. Kedua juga, dia boleh dia boleh skalahkan kita. Kan proses. Kan dia ni sistem ni dia memberikan kita peluang untuk kita melihat perkembangan bisnes kita, melihat kepantasan proses dan juga yang boleh mengurangkan kos. Sebab dalam bisnes kita nak tengok kos juga. Dan yang penting dia bagi kita time freedom. Sebab bila kita letakkan dulu benda yang kita buat sendiri, sistem akan buat. Maksudnya kita dah ada prosedur. Kalau saya tak ada pun benda tu boleh berlaku. Itu maksudnya. Jadi sebab itulah kita kena faham, the first is about system. So kita cerita pasal sistem jadi. Dua benda yang saya cakap tadi adalah sistem dan teknologi. Saya bercerita mengenai sistem. Sekarang saya nak just like go into the next one. Teknologi. Kan? Teknologi perlu juga supaya kita boleh buat roadmap untuk kita punya sistem tadi. Kan, bila kita ada teknologi, sistem kita ni kita boleh letak kat sini supaya dia jadi roadmap. Jadi kita tak perlu really macam rasa macam apa next. Sebab kita dah letakkan dalam sistem kita. Sistem tu kita letakkan dalam teknologi. Jadi teknologi ni akan jadi satu benda yang akan mula menggerakkan sistem kita. Kan dia akan menggerakkan sistem kita dengan teknologi. Jadi teknologi ni, okay, kita kan satu, kita tahu prosedur dia. Dia akan pergi sini, pergi situ. Jadi teknologi dia memang dah proof yang dia sebenarnya akan mempercepatkan dan meningkatkan efisiensi, efisiennya dia punya satu produk. Alright? Sebab kalau kita tengok hari ni kan, kita tengok bas kan. Bas, kalau dulu kita ada orang ambil jual tiket, like itu dan ni. Sekarang it's like, no, you naik, you pakai teknologi tu je. Kan, you scan benda, okay, done. You dah settle, dia dah potong duit awal, semua dah. Dan like benda tu macam jadi something yang very efficient dan very fast. Betul? Jadi, teknologi dia mempercepatkan kita punya proses SOP tadi. Kan, SOP tadi dia mempercepatkan. Dia juga keluarkan something yang efficient. Alright, efficient. So, benda ni juga kita perlu faham dalam bisnes. Dua benda ni kita kena duk fikir. Macam mana aku boleh create SOP untuk proses ni. Dan lepas tu, ada tak proses ni aku boleh teknologi boleh bantu untuk systemizekan dia. Supaya benda tu dia macam automatic.
Kan? Jadi inilah sebenarnya berlaku dalam banyak benda. Kalau kita tengok communication yang kita ambil dulu, dia start dengan person to person, telefon kan. Lepas tu dia go into telefon, radio. Kan? Telefon ni satu-satu, radio ni satu ramai, dua ramai macam tu. Dan dia pergi television. Sekarang kita dah pergi email lah, kita ada texting, kita ada WhatsApp, kita ada webinar, podcast, banyak benda-benda teknologi. Jadi kita kena ambil SOP tadi kita letakkan dalam teknologi. Kan? Contohnya macam hari ni kita ada personal smartphone apa ni, semua ni dia telah bagi kita affordable teknologi yang kita boleh gunakan sebagai seorang usahawan. Kan, kita tak perlu lagi nak ada macam benda-benda yang besar-besar. Kau tak, dengan smartphone you dah boleh buat video, dah boleh buat itu, dah boleh buat ini, banyak benda. Okay, kita ambil publication sekarang kan. Kalau dulu, like sekarang kita sendiri boleh publish book. Tahu tak? Senang je. Awak boleh self-publish book dengan tak ada kos yang tinggi. Kan? Benda-benda macam ni. Jadi teknologi ini perlu kita jadikan sebagai satu benda untuk kita mempercepatkan proses bisnes kita berkembang dan juga menguntungkan. Alright? So, bisnes teknologi juga kalau tengok, dia mempermudahkan entry kita dalam satu bisnes. Betul tak? Kalau dulu kita nak buat satu bisnes, dia ada banyak babe, itu kos, ini kos. Sekarang kau ada handphone je kau dah boleh buat bisnes lah. Kan? So, the cost of entry into business pun dah jadi kecil. Kan, dengan adanya kita punya teknologi, kita punya software, benda-benda yang mudah, apps yang tertentu, menjadikan channel-channel yang banyak ni, menjadikan kita ni tak perlu nak invest banyak untuk kita dapatkan result yang cepat dan menguntungkan. So itu sebab kita perlu menggunakan teknologi tadi. Kan, sebab jangan kita ketinggalan daripada menggunakan teknologi secara berkesan. Lagi satu saya cakap, walaupun kita ada teknologi, kalau kita tak ada SOP yang proper, dia akan jadi macam, yes ada teknologi but you don't have the processes yang proper. Sebab tu dua-dua ni saya cakap, dua turbo untuk bisnes adalah dua benda ni. Jangan ingat awak teknologi awak boleh settle. Tak, teknologi tanpa SOP yang betul pun dia menjadi kelang kabut. Sama juga SOP yang mantap tanpa teknologi, dia juga akan melambatkan proses dan dia tak efisien sangat. Sebab tu kita perlu faham tu. Jadi kita juga dia ada juga certain downside kan. Kalau macam dekat time leverage, kita cakap jangan buat semua sendiri, betul tak? Kita jangan buat semua sendiri. Kita nak delegate pada orang and everything. Betul? Alright. Tapi sama juga dengan teknologi. Jangan awak terlampau ke dalam teknologi sampai awak tak ada masa untuk nak fikirkan time leverage. Masa awak tadi, kita cerita tadi, kita jangan buang masa ataupun kita jangan gunakan masa dalam bisnes banyak-banyak, betul. Tapi disebabkan kita dah masuk dengan teknologi, masa kita dah berubah. Semua kita dekat teknologi kan, dengan WhatsApp, dengan itu, dengan ini, semua ni. Ini juga ada satu benda salah. Walaupun sebab apa, murah kan, teknologi murah, tapi janganlah kita tanam diri kita dengan teknologi. Maksudnya kita masuk kubur teknologi. Dia panggil kubur teknologi. Jangan masuk kubur teknologi di mana awak terkubur dengan teknologi, awak tak tahu apa berlaku kat luar. Kan? So, because end of the day, kenapa kita nak teknologi? Sebab kita nak masa. Kan? Kita nak masa, dan semua teknologi memerlukan masa dan ilmu, dan juga awak kena maintain benda tu, right? Jadi, macam mana kita nak buat benda tu? Alright, saya nak bagi 3 stage untuk awak betulkan sistem leverage ni that mesti lalulah. Macam mana awak nak buat benda ni? Macam mana awak letakkan sistem dan teknologi ni dalam bisnes awak? Apa yang perlu kita buat? Alright, yang first kali, alright, awak kena satu map out. Alright, awak kena map out SOP awak. Okey, kita dapat order. Apa SOP order ni? Dapat order je, apa kita kena buat? Itu SOP. Mungkin ada kat sini dah expert dah, alhamdulillah, very good. Tapi ada juga adik-adik kita yang tak faham. Jadi Abang Abu nak bagi tahu secara simple, mudah untuk awak mula fikir kan. Walaupun bisnes awak cakap, alah saya jual kacang je, saya jual ni je. Tak apa awak jual kacang ke, awak jual apa ke, awak kena ada supaya benda ni bukan untuk kacang tadi, untuk bisnes awak. Right, untuk menjadikan bisnes awak ni boleh scalable dan juga boleh menguntungkan perniagaan awak. So untuk tu awak kena mula ada satu map
ataupun SOP, Standard Operating Procedure, untuk beberapa perkara yang awak lakukan dalam bisnes ni. Contohnya ambil order, awak deliver, awak buat certain processes, semua ni awak kena mula SOP kan dia, tulis. Alright, so that it's like macam reliable. Kan, orang tak ada pun kita tahu apa. Dan kita boleh agak result dia. Kita tahu efficient. Kan, sebab apa? Dia juga mengurangkan mistakes yang mungkin kita lakukan. Kalau kita tak ada SOP kan, banyak mistake yang kita akan lakukan. Betul tak? Sebab tu you kena ada cara untuk kita macam tak melakukan kesilapan dengan ada SOP. Bila ada SOP, kita ikut je lah. Yang ni 2 sudu, yang ni 3 sudu, yang ni 5 minit kita jaga, lepas tu buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Jadi benda tu semua orang buat benda yang sama, jadi insya-Allah result dia sama. Betul ke betul? So dia macam tu. Jadi pastikan awak ada satu proses map. Inilah SOP dia. Kalau orang order macam ni, macam ni, macam ni. Kalau orang tak nak macam ni, dia bayar, dia dapat apa, deliver dia. So kita dah ada SOP dalam semua benda yang kita buat. Alright? So bila kita dah buat benda tu, kedua, so sekarang awak tengok semua benda-benda ni apa keperluan kita. Maksudnya adakah you jadi saya tulis kat sini untuk sistemkan dia supaya awak macam at least ada juga. First, alright, first untuk teknologi proses dia proses. Okay, satu, map out the process. Maksudnya of SOP. Okay, so ni yang first ni saya nak you mula map out the process. Kan, duduk sekejap, tengok proses awak, apa yang awak akan buat dalam each stage of your business tu. Apa stage dia. So benda ni yang kita panggil dia map out process tu. Okay, that's the first one. Second sekarang, apa yang kita nak tengok, alright, yang ni kita panggil dia, second ni saya nak tulis kat sini, alright, nombor 2. Lepas tu saya terangkan integrate, alright, integrate with system. Okay, integrate with system. Apa maksudnya? Alright, okay, kita nak tengok selepas kita map out tadi kan, kita dah map out SOP kita. Alright, jadi apa kita kena buat sekarang? Kita mula tengok, alright, apa benda yang sebenarnya dalam SOP ni yang memerlukan man ataupun human, kan, perlukan labor. Alright, dan macam mana kita boleh menukarkan semua benda ni kepada machine labor. Kita nak tukarkan kepada machine supaya dia akan mengurangkan cost dan juga dia akan improve result. Sebab tu kita nak tengok dalam mana yang aku boleh jadi autokan dia. Mungkin email ni aku dah siap, aku autokan supaya tak perlulah ada orang lain setiap hari tulis email. Ataupun cara jawapan, aku dah record dalam aku punya answering machine supaya dia answer accordingly. Aku dah ada messenger chat box yang boleh actually like funnel orang-orang ke tempat-tempat yang mereka nak. Sebab ini sebenarnya dia reduce cost kita. Kalau tak, you kan ada cost letakkan orang kat situ jawab, kadang-kadang dia jawab ke tak jawab ke. Dan kita tengok result kita pun lebih improve sebab dia mengikut sistem. Jadi kedua, awak kena pastikan, alright, ada integrate dengan sistem tadi. Kalau sebab tu saya cakap tadi ada SOP saja tanpa ada teknologi kan. Okey, dia bukan integrate dengan sistem dia integrate dengan teknologi. Silap, tapi kita panggil sistem teknologi sistem. Sebab SOP ni kadang-kadang ada yang panggil sistem juga kan. Jadi integrate dengan tech system, teknologi punya sistem, supaya kita boleh reduce a lot of error dan kita juga boleh reduce cost dan improve kita punya result. Alright. Dan ketiga adalah, alright, yang ni kena juga awak pastikan. Sebab apa? Jangan rasa kita bila dah integrate dengan teknologi, kita dah SOP yang bagus, alright, kita tak buat benda ni. Alright, kita kena audit. Alright, kita kena audit the system. Audit the system. Apa maksud audit the system? Apa maksudnya? Okey. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Audit the system ni maksudnya selepas kita dah mula adakan proses SOP, kita dah ada sistem tadi, kita punya teknologi, kita dah integrate dia, everything. Tapi kita kena juga ada audit supaya kita boleh control dan dia macam check and balance untuk sistem supaya dia buat tak benda betul.
Sebab tu sekarang dengan kegunaan AI, Artificial Intelligence ni semua, menjadikan orang punya sistem ni dia boleh self-correct tau. Self-correct. Dia macam, sebab tu dalam Pukat Kaya nanti kita akan ada macam robo-robo advisor untuk certain investment semua ni. Dia macam, dia boleh jadi pandai. Dia boleh belajar, babe. Hari ni mesin boleh belajar tau. Dia hari ni dia bodoh lagi 5 tahun dia jadi pandai gila. 10 tahun dia jadi expert pula. Nanti kau tanya dia boleh jawab semua. That's how they actually like self-correcting and self-improving punya system. So right, dengan ada AI dan everything. Jadi itulah yang awak kena buat. Dan of course, dalam bisnes ada beberapa benda yang saya nak tunjukkan supaya awak pastikan benda ni awak ada dalam sistem awak. Alright, boleh? Saya nak bagi sekurang-kurangnya dalam 8 kind of lighting, tapi saya nak tukar warna supaya dia terlain sikit. Alright, kita nak tukar warna supaya awak dapat tahu benda ni lain, bukan apa yang kita cerita. Okay, kita bagi warna biru lah benda ni. Okay, yang pertama of course, you kena ada apa dalam bisnes yang awak rasa awak perlu ada. Okay, you kena ada satu sistem. Alright, sistem marketing. Okay, this is one. Alright, pastikan awak mula ada satu sistem untuk marketing. Kan, maksudnya awak punya marketing system, saya letak belah sini pula, supaya awak macam, get the thing. So the first is about marketing. Kan, so this is a marketing system yang awak kena ada. Right, sistem yang biru ni semua sistem yang perlu ada. Okay, second, saya cepat sebab kita tak ada masa lagi ni. Lepas ni saya ada kelas lain pula ni. Pukul 10.30 ada kelas. Alright. Okay, saya tulis cepat-cepat. Okay, awak second. Okay, lead. Dia kena lead generating system. Okay, lead generation. Ataupun lead generation. Lead generating system. Okay, macam mana kita nak dapat lead? Ini juga perlu kita adakan SOP dan juga kita kena campur dengan teknologi tadi. Kan, lead generating system. Macam mana kita nak dapat leads kita? Itu satu sistem. Kan, lepas tu kita ada apa lagi? Okay, saya tulis kat sini ya. Okay, kita kena ada conversion punya system. Kan, conversion. So, dia dah ada lead, dia ada convert, dia kena convert. Conversion. Okay, conversion. Nanti saya terus tulis lagi. Okay, sales system. Apa lagi yang awak rasa perlu ada? Sales, okay. Okay, sales, delivery. Tak, saya tulis ni ada banyak lagi, tapi saya just nak bagi awak delivery system. Macam mana kita nak hantar? Kan, training. Kan, ada tak training system? Kejap, saya tulis. Nanti aku post kat situ. Okay, training system. Then apa lagi? Okay, accounting system. Betul tak? Bukan accounting, dia bukan accounting. Accounting memang ada sistem. Accountability. Aku ni English pun tak kerti, Malay pun tak kerti macam mana account. Dia macam tu lah. Okay. Sekejap saya tekan. Sekarang baru kau baca semua nanti. Ni antara benda yang perlu kita jadikan dia sistem. Alright, apa benda-benda tu? Okay, apa benda-benda ni? Okay, conversion system. Macam mana bila lead tu kita dah ada, macam mana dia convert. Alright, macam mana dia convert balik. Okay, and then banyak benda lagi. Alright, macam mana kita nak create a sales system. Macam mana dia boleh convert from prospect into customer that, like you collect the payment. Alright, macam mana you ada sistem yang deliver the value to the customer. Apa dia punya SOP dia dan apa teknologi yang awak nak buat. So, benda-benda ni lah yang awak kena mula fikir kan. Alright, nak menjadikan awak punya bisnes ni lebih efisien, lebih menguntungkan dan lebih pantas. Alright, jadi ini adalah antara benda yang Abang Abu nak just like give you dalam hari ini punya topik ni, macam mana kita nak jadikan bisnes kita ni boleh kita leverage supaya kita dapat time yang kita semalam bincang tadi, dan juga kali ni menguntungkan, bisnes yang menguntungkan. Jadi ingat dua benda saja dalam bisnes awak yang awak perlu beri perhatian, iaitu adalah satu SOP atau kita panggil dia sistem. Alright, SOP ni adalah proses, standard operating process, bagaimana kita akan buat satu ni secara proses dia. Kedua adalah macam mana kita nak letakkan benda proses SOP
SOP tadi ke dalam satu teknologi yang boleh bergerak dengan sendiri. Ini dua je kita kena duduk fokus. Kan, duk fokus. Dan apa yang kita kena buat antara dalam bisnes yang dah tulis, marketing system kita, lead generating kita, conversion, sales, delivery, training, accountability. Okay, apa map dia? First, kita buat processes, kita cari apa yang boleh kita gantikan dengan setiap benda ni, daripada human kepada machine ataupun daripada some technology. Dan ketiga, kita audit supaya dia boleh diperbaiki. Clear tak? Ini antara yang Abang Abu nak share pada hari ini untuk anda semua. Okey, kita ada Suhaimi. Ya, Abang Abu. Sekarang ni Starbucks ada sistem kad top up. Oleh kerana sistem ni mereka ada lebih 1 bilion US dollar dalam bank diorang. Walaupun customer ni akan gunakan duit tu, tapi mereka telah dapat dahulu duit ni. Mereka boleh rolling duit. Sama lah macam kau top up kau buat pakai apa ni? Dekat Singapura pun kan, kau naik kereta api, kau dah top up dulu kan, duit tu tak pakai pun, ada yang hilang terus kad, terus tak perbaiki kan. Jadi ini semua adalah satu cara juga yang kita boleh fikir, macam mana aku boleh jadikan orang top up, nanti dia pakai, dia deduct. Jadi aku dah dapat duit dulu dan aku boleh buat banyak dengan duit tu. Malahan itulah satu penggunaan teknologi. Nampak tak macam mana dia gunakan teknologi tu untuk membetulkan dia. Jadi inilah yang Abang Bu nak share dengan anda semua pada hari ini. Saya harap awak dapat belajar sesuatu pada hari ini. Walaupun kita ni macam taklah gempak sangat, tapi saya rasa ilmu-ilmu yang sedikit macam ni, kalau kita praktikkan dalam bisnes kita, kita akan mula nampak dia punya kesan dia. Alright, sebab tu saya kesian dengan ramai orang yang yang gempak. Dia ada macam ilmu yang gempak, tapi dia tak ada sesuatu yang diamalkan dengan ilmu yang gempak, maka dia kosong, zero. Alright, sebab tu amal ni boleh produce something yang luar biasa. Kan? Kalau dia amal kan, dia buat dan buat. Sebab tu bila orang yang buat dia, hasil dia lebih baik daripada orang yang ada ilmu yang banyak tapi dia tak buat. Kan, ilmu banyak gila, biarlah Abang Abu, aku dah tahulah marketing, kau tahu lead generation, semua aku dah tahulah, kau tak payah cakap lah. Tapi apa hasil kau? Kau tak ada apa sebab amal kau tak ada. Kau duduk cerita benda tu sampai kau dah nak sampai kiamat. Maksudnya kiamat pada kita lah mati kan. Mati tu dah kira kiamat, dah tak ada lagi. Kan? Jadi janganlah kita duduk macam tu, tapi kita lebihkan amal. Apa pun dalam bisnes kita, dalam kehidupan kita, kita boleh jadi lebih baik daripada seorang yang mempunyai ilmu yang banyak tapi dia tak amal, kan, dia tak buat. Tapi kita, kalau kita sikit pun kita berterusan, kita akan dapat benda yang solid, babe. Jadi saya harap benda yang saya kongsikan ni, awak mula fikirkan dalam bisnes awak. Macam mana awak boleh map up every processes, dan macam mana you can replace every processes ni dalam satu bentuk teknologi atau sistem yang boleh membantu awak mengurangkan kos-kos, dan juga dia mengurangkan kesilapan yang mungkin kita lakukan kalau kita gunakan manpower dan sebagainya. Dan ketiga, kita perlu ada satu cara untuk kita audit balik. Jadi ini 3 adalah dia punya step proses dia. Dan apa benda antara benda, of course you kena tengok marketing, lead generation, conversion, banyak benda lagi sebenarnya. Tapi ini antara benda-benda yang boleh actually pastikan dia telah di SOP-kan. Alright. Okey, so itulah antara yang dapat kita berkongsi pada hari ini. InsyaAllah saya harap apa yang kita kongsikan ni memberikan sedikit sebanyak benda yang bagus untuk awak, untuk aplikasikan dalam bisnes awak. Alright, dan saya juga doakan mudah-mudahan insyaAllah saya doakan kepada anda terus share benda ni. Dan saya nak just bawa balik ke sini supaya awak akan bersama-sama dengan adik-beradik kita ni yang akan berada pada aku nak pergi keluar sekejap dah habis dah. Alright, jangan lupa untuk awak sama-sama dengan 2 tim ni yang akan berada pada pukul 2 sampai 4 nanti. Alright, sama-sama support mereka, share dengan orang lain. Alright, okay. So itulah yang Abang Bu nak sampaikan. Mudah-mudahan semua yang kita belajar ni akan Allah rahmati. Mudah-mudahan segala ilmu yang kita dapat ni dia menjadi cahaya dalam kehidupan kita, agar dengan cahaya ni insya-Allah kita dapat memperbaiki segala kekurangan kita dalam menjalankan perniagaan. Mudah-mudahan perniagaan ini akan mendapat rahmat dan barakah Allah, membawa keuntungan, dan mudah-mudahan dengan keuntungan itu dapat banyak kita buat amalan-amalan yang baik dan berguna, dan teruskan perjalanan kita dengan semangat, yakin pada Allah. Rezeki Allah tu luas, rezeki Allah tu tak pernah cukup untuk tak cukup untuk kita.
Kan memang ada sentiasa, jadi teruskan berusaha dengan ilmu-ilmu yang sikit. Ilmu-ilmu yang sikit, mungkin ada orang cakap, alamak aku dah belajar. Kadang-kadang ilmu free tu lagi power daripada ilmu yang kau bayar 10-20 ribu. Serius. Sebab awesomeness is free tau. Awesomeness is free. Alright, so kadang-kadang ilmu yang free ni, dia power dia lagi gila daripada ilmu yang mungkin bernilai ribuan dan jutaan. Jadi saya sangat-sangat harap anda dapat mengambil ni. Saya doakan seperti biasa, saya doakan mudah-mudahan Allah akan merahmati anda semua, terus menjadikan perniagaan dan kehidupan anda terus menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Dan insya-Allah saya juga doakan untuk anda terus diberikan Allah SWT rahmatnya, dilimpahkan dengan barakah. Mudah-mudahan segala usaha kita Allah berkati dan rahmati, dan saya doakan kejayaan anda dunia akhirat. Mudah-mudahan sentiasa di bawah lindungan Allah SWT, ditunjukkan jalan yang lurus dan yang benar untuk kita terus mencapai kejayaan yang kita ingin capai di dunia dan di akhirat. Right? Itu saja daripada Abang Abu, dan saya juga mohon doa anda semua untuk kesihatan saya, afiat saya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan batuk saya ni, supaya saya dapat juga terus buat vaccination yang kedua. Right? Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan akhiri dengan selawat kita. Alright, insyaAllah. Alright, itu dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.